yang berdaftar di bawah kerajaan, mana dia sah diamalkan, sah didafti, orang panggil apa, sah disertai, sebab kita ada kebenaran daripada pihak kerajaan. Jadi antara yang kita perlu tahu, misi dan visi pentajdidan semula Nahdlatul Ulama Malaysia, di antaranya ialah kita nak, orang panggil apa, matlamat kita ialah mempertahankan keamanan negara di bawah kedaulatan raja-raja, undang-undang kita, perlembagaan kita. Pertahankan tanah air kita, biar maknanya kita kekalkan keamanan, itu yang pertama. Bila negara kita aman ni, nak buat ibadat pun senang. Ulama-ulama kita pun tak kalut gaduh turun nak duduk hingap sana hingap sini, terus berjuang angkat senjata apa siapa. Kita dah aman. Itulah antara motif kita, matlamat kita, pertahankan keamanan negara. Tidak ada unsur-unsur perkauman, tidak ada unsur-unsur orang panggil apa, nak pecah belahkan mana-mana parti politik, tidak ada. Yang kita bawa adalah keamanan negara di bawah perlembagaan yang sudah ada. Itu satu. Bila aman kita mudah buat ibadat. Nah, ikut perlembagaan lah. Kan? Perlembagaan Persekutuan. Kemudiannya antaranya ialah kita nak martabatkan ulama. Kita nak memartabatkan izzah para ulama kita, terutama sekali ulama-ulama yang berjasa dengan negara kita. Siapa dia? Ulama-ulama pondok lah. Yang sangat-sangat berjasa kepada tanah air kita ni ulama-ulama pondok kita dululah. Nah, ulama-ulama yang faham sistem talaqi turus, warisan turus ulama ni. Warisan ulama ni. Al-ulama warasatul anbiya, kita warasatul ulama. Al-ulama warasatul anbiya, nahnu warasatul ulama. Kita warisan para ulama. Ulama warisan para nabi. Siapa yang perlu kita angkat, kembalikan kemuliaan, keagungan, kemuliaan, kehebatan mereka? Ulama. Bukan al-ulama. Ulama. Jadi itu tanggungjawab kita, tuan-tuan. Tanggungjawab kita. Dan di antaranya lagi ialah matlamat kita ialah nak jaga pondok-pondok ni supaya ada standing dengan institusi-institusi pendidikan yang lain, bahkan lebih tinggi daripada institusi. Kita bukan nak itu, tapi biar ada jasa orang-orang pondok ni terhadap negara. Jasa dia tu ada, kebolehan, kemahiran yang ada pada mereka juga boleh masuk, dimartabatkan di dalam negara kita. Itu di antaranya. Dan antaranya ialah kita menyatukan seluruh umat Islam, tak kira lah walaupun berbagai bangsa, dan kita menyatu padukan manusia, tak kira lah berbagai kaum dan berbagai agama, tak kira, biar hidup kita ni aman. Tu antara faedah-faedah kita. Tapi yang paling utama, biarlah kita menjadi seorang Muslim yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, InsyaAllah. Yang tu. Jadi bukan saya nak rayu, bukan. Kita perlu pada kekuatan. Lebah ni kalau dia ramai, jangan duk pergi kacau. Saya kena menyekit. Kalau dia sekok-sekok terlepas daripada kelompok dia, masuk dalam rumah kita, hoi lebah, kita tangkap main lagu tu kan, lambung. Tapi kalau dia banyak, nak ambil madu dia, kena pakai topi, helmet, kena pakai baju khusus dia. Ibaratnya begitulah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak bersatu, lama-lama kita akan berpecah. Bila berpecah, kita lemah. Bila kita bersatu, insya-Allah kita ada kekuatan. Contohilah negara yang hampir dengan kita, Indonesia. Mereka dah maju. Bahkan bukan setakat pertahan terperkukuhkan sahaja, ekonomi juga kita boleh kuasai dengan Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam. InsyaAllah. Jadi orang saya tinggalkan di meja urus dia, tuan-tuan boleh ambil lagi, tuan-tuan boleh daftar dan isi. Ramai tanya macam mana ustaz kami nak masuk. Ustaz saya UMNO, boleh ke saya masuk? Lah, masuklah. Kan? Apa masalah? Kan dah abang tadi, kita bukan parti politik. Kita pertumbuhan untuk faedahnya itu, misi-visi kita. Ustaz saya PAN. Lah, awak PAN, hang bukan Islam ke?
Islam lah awak hampa kafir ke? Hoi. Aku tak pernah kata lagu tu. Dah. Masuk. Puah ke? Pan ke? Apa? Masuk. Ini orang Melayu. Hak kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ataupun yang bukan orang Melayu pun masuk. Kerana Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita bina kekuatan. Untungnya untuk kita. Ya, kita tak cuba tak tahu tuan-tuan. Kita tak nampak. Kita hari ni kita tak nampak. Walaupun berbagai-bagai fitnah yang kita terima, kita tak ada masalah, kita terbuka. Kerana ujian itu satu peningkatan, bukan ujian itu satu kelemahan. Ujian satu peningkatan. InsyaAllah kita sama-sama pakai usaha, pakai berdoa lah. Satu hari nanti kita akan rasa kemanisan dia. Itu. Wallahu a'lam. Patut tuan-tuan ikutlah dia punya undang-undang syarat prasyarat yang ada di borang tu. Kena duit lah RM50. Allah. Sebulan bayar bil telefon pun RM160. RM60, RM70. Ni setahun sekali RM50. Yuran keahlian. Bukan nak buat apa. Nanti bila kita dah daftar tu, kita akan dapat kad dia. Tuan-tuan bayangkan tengok. Rakyat Malaysia ni, kita kata 30 juta. 15 juta orang Melayu Islam kad keahlian. Kuat Kuat. Kalau di Perlis tu bukan rakyat dia 80,000 lah. 40,000 pemegang kad Nahdlatul Ulama. Agak-agak kuat lah. Faham tak maksudnya? Kalau di Perlis tu kan, di Perlis tu kad keahlian pemegang kad keahlian Nahdlatul Ulama 40,000 orang. Tentu ingat kecil anak. Tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.